hari ini. Let me see mana chat. Okay. So, yes, satu. Yes, selamat pagi semua. Dan Sifu sangat happy ya. Because ramai. Mana pergi 300 orang. So, Isnin ada 341 orang. Okay, join coaching Sifu pada hari Isnin. Dan jangan lupa setiap kali teppanyaki mesti ada something you boleh belajar. Jangan ponting kelas. Kalau you ponting kelas, lepas tu you datang cakap dengan Sifu, ayo Sifu tak cukup oksigen Sifu tak boleh tolong you You mesti kena masuk because apa? Teppanyaki dia sama macam sistem day Sifu sudah kata sistem day sangat penting bila kita ada satu rangka blueprint untuk melahirkan helang gegasi. Okay? So ini sangat penting. So first three words to express my feeling is sangat happy, sangat nervous dan sangat kita cakap sangat optimistic. Okay, so kita sangat happy because sangat optimistic because kita nampak memang tahun ini, okay, kita akan kita berusaha untuk mencapai target kita dan semakin ramai Sifu nampak semakin ramai FBO yang lama, so sudah mula balik ke pasukan dan juga ada ramai Sifu cakap ini betul reborn. Reborn bermakna ramai yang akan di-responsor. Okay? Jangan hairan. Bila you tengok ada ramai orang yang pernah join dulu. 5 tahun, 10 tahun tapi dia tak buat. Tapi sekarang mereka datang balik, mereka nak buat. Tapi mereka buat bukan under upline yang lama. Because upline yang lama sudah tidur. Dia orang tak nak buat. Itu sebab mereka telah di-responsor balik dalam bisnes ini. Dan siapa yang masih berusaha di Forever, mereka akan dapat apa? Mereka akan dapat rezeki. Banyak sangat. So jangan risau kalau you cakap Forever sudah ratus ribu orang join, itu bukan yang penting. Okay, yang penting adalah dia akan refresh setiap tahun. Refresh. Betul-betul yang masih aktif sebenarnya mungkin tak sampai 1%. Less than 1%. So you kena faham. So inilah peluang kita. Dan you tak perlu ramai pun. You tak perlu. You hanya perlu mungkin beberapa ratus orang saja dalam network kamu. Okay, anda sudah boleh jadi jutawan. So itu yang paling penting. Kita bukan kata nak berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta downline baru kita boleh jadi jutawan. Okay, no. In Forever Living sangat mudah. You boleh jadi jutawan. Yang penting adalah you mesti kena kekal dan you mesti kena keep on believing into this business. Okay? So ini sangat penting. So yang sangat penting adalah apa? Hari ini Sifu nak share because malam ada satu berita yang Sifu rasa sangat nervous lah. Berita dari HQ kata apa? Kata FB page company kena hack, so macam-macam lah itu apa profile picture ke semua pun tukar, ada macam-macam post yang tak elok pun ada keluar. Okay, so HQ ada minta kita block dan juga unfollow itu page. So itu yang Sifu sangat nervous kenapa? Because Sifu tengah tunggu apa? Sifu tunggu poster Sifu keluar. So tiba-tiba FB kena hack pula. So itu yang penting tapi tak apa so kita di sini Teppanyaki kita akan dapat first hand news. Siapa nak tahu first hand news? Tulis satu dalam chat room. You nak tahu first hand. Itu FB belum keluar, kita boleh tengok dulu dekat Teppanyaki. Siapa nak tahu tulis satu. Okey, satu. Okey. So Sifu nak share. Ini yang sebenarnya, ini post yang mau keluar. Ini post yang nak keluar adalah apa? Sifu jadi orang yang pertama yang layak ke FGR India. FGR India. Dan di sini yang paling penting adalah apa? Bukan yang layak. Yang penting adalah kita ada 9 bulan lagi to go higher.
kita boleh pergi lebih tinggi lagi. Bukan setakat 1.5 K, lepas tu kita rehat. Tunggu durian jatuh. No. You have to do more. Dan buat lebih. Okay, dan jangan lupa sekarang zaman sudah sangat cepat. Sangat cepat. Tak macam dulu. Dulu 1.5K kita 1 tahun pun ngam-ngam saja kita capai. Tak lebih pun. Sekarang 3 bulan kita sudah boleh capai 1.5K. So itu yang buatkan zaman ini berbeza dengan zaman yang dulu Sifu buat business forever. So Sifu masih ingatlah pada banyak tahun banyak tahun yang dulu masih anak Sifu masih kecil masih kanak-kanak. So mereka datang tanya Sifu satu soalan. Dia tanya Sifu apa tau? Dia tanya Sifu, kenapa itu Ultraman? Ultraman zaman dulu dia terbang dengan satu tangan macam ni. So zaman sekarang ni Ultraman dia terbang dengan 2 tangan. Siapa tahu? Siapa tahu boleh jawab Sifu. Kenapa Ultraman dulu terbang dengan satu tangan? Zaman Sifu lah. Tapi zaman anak Sifu sudah terbang dengan 2 tangan. Oh, Ultraman. Siapa ada tengok Ultraman? Ultraman ada tengok. Superman sama lah. Superman, Ultraman pun sama, pattern dia sama. Okay. So, siapa ada tengok? Kenapa? Dulu satu tangan, sekarang mau 2 tangan. Itu sangat penting. Ada orang sudah tanya, betul. Zaman dulu, ini jawapan dia. Zaman dulu, Ultraman dia pakai apa? Dia pakai manual gear. So dia punya satu tangan dia tak boleh macam inilah. Dia mau tukar gear tukar gear 1, gear 2, gear 3, betul tak? Itu sebab dia tak terpaksa terbang dengan satu tangan saja. Ini atas, betul. Tapi sekarang sudah auto gear betul tak? Auto gear tak perlu tukar. So terus terbang macam inilah. Betul tak? So Sifu nak tanya you orang, sekarang zaman apa? Sekarang zaman auto gear ke? Zaman auto gear ke? Zaman manual gear? Fikir. Sekarang you boleh terbang apa? You boleh terbang dengan 2 tangan. Buat apa you terbang dengan satu tangan? So itu yang sangat penting. Faham tak? That's why Sifu nak bagi tahu. So kadang-kala kita perlu apa? Kita perlu ada inovatif. Inovatif dan juga kreativiti. Sifu kata dalam coaching pada hari Isnin. Kita mau kreativiti, kita mau innovation. Yang baru. Okay, supaya kita boleh capai satu tahap yang berlainan. So hari ini, Sifu nak cerita sedikit tentang sejarah. Siapa di sini suka sejarah? Tulis me dalam chat room. You suka dengar sejarah? Tulis me dalam chat room. So biasa kalau you dengar Sifu cerita dalam coaching biasa you orang dengar apa? You orang dengar Sifu banyak guna sejarah China. From China tau. From China punya sejarah. So China punya sejarah ada Art of War. Art of War sudah banyak tahun beribu-ribu tahun sejarah dia dan mereka guna sampai ke hari ini. Ada yang belajar Art of War dekat university di Korea, Jepun, USA. So mereka pun belajar Art of War juga. So tapi hari ini siapa di sini you tahu? Ada mana satu raja dekat dunia ini dia hampir conquer the world. Siapa tahu tak? Paling dekat dia hampir conquer, hampir menguasai seluruh dunia. Maksudnya seluruh dunia jadi milik dia. Tahu tak? Siapa di sini you tahu? Mana satu empire, raja empire itu, dia hampir menguasai satu dunia. Tahu tak? Yes, tahu tak siapa? So Sean tengok Genghis Khan. Dia orang tak tahulah apa itu Genghis Khan. Apa empire? Kita cakap apa empire yang pernah hampir Iskandar juga naik. Okay. So Sifu hari ni bagi tahu you Genghis Khan. Yes, Genghis Khan, Timujin. Okay. So empire Mongolia. Okay, Ottoman. Wah, Ottoman. Yes. Oh, Ottoman Empire. Very good. Wah, ini orang betul-betul ada kaji sejarah. So hari ini Sifu bagi you tahu satu empire yang hampir menguasai satu dunia adalah ini empire. Empire Mongolia. So Sifu first day sampai ke Mongolia, situ sudah pergi tengok monumen dia.
Ini orang dia, nampak? Ini Temujin. Temujin, tahu Temujin Sifu pergi, Sifu masuk dia punya museum, Sifu pergi belajar sejarah dia. Okay? You tahu tak? Dia menguasai 9 juta square miles, 23 juta square kilometer. Okay? Itu adalah dalam yang paling besar dalam sejarah dunia. Okay? Ini orang. Ini dia yang founder of empire itu pernah menguasai ini. Okay, ini semua datang dari mana? Saya pun nak bagi tahu you. Kenapa satu manusia yang kecil, tapi dia punya otak boleh besar sampai nak menguasai satu dunia. You bayangkan. Nothing is impossible. So at least dia cuba. Dan dia pun pernah menguasai 23 juta square kilometer tau. Dari satu dulu. Dari China, whole China, you bayangkan. China, negara yang paling besar dekat dunia hari ini, whole China dikuasai oleh dia. Dan dia sampai ke mana? Sampai ke Southeast, ke bawah, sampai ke Malaysia pun dia ada sentuh. Cipu kaji dia punya map sampai Malaysia pun dia pernah menguasai, dan sampai ke barat, west, the whole Arab sampai ke Europe, okay, pun dia pernah kuasa. Sangat besar dia punya empire. You orang boleh baca lah empire dia. So dia sangat besar, dan apa yang penting adalah dia ada apa? Dia ada satu misi dan satu visi yang Sipu ajar, mission and vision yang sangat besar. Yang buatkan dia boleh sampai menguasai begitu besar, hampir separuh lah. Kalau ikut bumi keseluruhan bumi, dia hampir menguasai separuh daripada bumi. Itu tempat lah, kawasan yang separuh bumi ada pada dia, ada dalam bawah jajahan dia. Okay, ini adalah Temujin, Mongolia. Okay, dan bila Sipu pergi ke mana? Sipu pergi ke satu tempat panggil Istanbul. Tadi ada kawan cakap Ottoman. Ottoman, you tahu tak Ottoman? Ottoman ni bukan Ultraman lah. Ini Ottoman Empire, dia ada sejarah dia juga. Dia sangat lama. Okay, ini empire wujud dekat dunia lebih daripada 600 tahun. Dan ini empire adalah empire yang Muslim, beragama Islam. Dan dia ada satu conqueror. Conqueror dia nama Mehmet. Okay, Mehmet. Ini Mehmet lah, sama. Mission dan vision dia sangat besar. Sangat besar. Dan tak ada orang berani fikir I nak pergi menawan ini tempat panggil Constantinople. So Constantinople adalah apa? Itu adalah capital bagi East Roman Empire. You tahu Roman Empire sangat besar tau. Roman Empire sudah lebih 1,700 tahun history dia, dan mereka punya capital ada dekat tempat ini. Okay, dan Mehmet, ini Mehmet lah, Sultan Mehmet. Masa itu dia sultan lah. Dia baru umur I rasa 21 tahun saja umur dia, 21 years old. You sudah berapa umur? You fikir dia baru 21 tahun umur dia. Dia sudah ada satu apa? Dia sudah ada satu impian dia nak menawan ini tempat. Dan semua orang kata tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin you boleh menawan tempat ini. Kenapa? Because ini tempat dia punya dinding 13 miles tau. Sangat tebal. Dan you kena melalui banyak lagi kawasan-kawasan, ada sungai, ada apa, banyaklah, banyak tempat yang susah, pasir semua ada 13 miles baru you boleh masuk. Ini adalah satu tempat yang dia punya apa, dinding, dia punya pertahanan sangat kuat. Dan ada percubaan lebih 23 kali untuk nak menawan kawasan ini, tapi semua gagal. Termasuk bapa Mehmet lah, pun gagal. So Mehmet dia kata apa? Dia kata saya mesti boleh menawan ini tempat. Kenapa? Because dia cakap mengikut hadis dari Nabi, dia kata saya mesti boleh menawan tempat ini. So dia ada satu kepercayaan yang sangat kuat, belief, very strong belief, dia boleh menawan tempat ini. So pada tahun 1453,
Dia guna apa? Dia guna inovatif dan creativity. Dia guna apa? Dia guna Canon. Okey? Bagi hantam itu war tau. Hantam itu war sampai pecah. Dan dia menawan tempat ini. Dan dia claim himself Caesar of the Roman Empire. Oh, ini sangat ganas dia claim himself Caesar of the Roman Empire. Dia kata saya adalah empires. Roman Empire punya pewaris. Walaupun dia Muslim. So ini dia salah satu sejarah yang sangat hebat dan dia tukar nama ini Konstantinopel ke Istanbul. Dan hari ini kalau you pergi ke Istanbul, you mesti boleh nampak ini bangunan. Ada banyak lagi bangunan yang mereka kekar tau. Kekar. Salah satu bangunan kita tengok sipu baru saja. Sebenarnya sipu baru saja sipu Nakaji. Ini Ottoman Empire. Siapa di sini pernah baca? I tampak ada orang sudah tulis Sultan Al-Fatih semua ini. Okey, memang ya orang pernah baca, mungkin ya orang pernah baca. So ini adalah satu story yang sangat sangat interesting. Sangat tengok movie pun ada. Yes. Sultan Fatih. Nama dia Fatih lah. Ada Masjid Fatih, Bridge Fatih adalah untuk untuk kita ingatkan dia, ingatkan ini Sultan Mehmet. Betul. Sipu pun tengok, sipu pun layan ini, ada masa sipu layan ini, sipu tunjuk sikit. Ini dia. Nampak tak? Ini Mehmet. Dia pergi nak menawan. Ini. Ini Mehmet. Umur 21 tahun saja. Bukan 13 14 Mas Dia main tinding. Dia mau pergi menawan. Dia nak jadi Alexander the Great yang kedua. Dia cakap orang kata tak mungkin ya. Tapi dia kata saya nak. Nampak? Ini tempat dia. Dia guna apa? Dia guna inovatif. Inovasi, creativity. Bukan orang pergi naik tangga, bukan. Dia main apa? Main itu Canon. So dia sudah terbang dengan dua tangan, bukan satu tangan. Okey? Itu yang penting. Apa? You must not tell Churchill. Now is the time to attack. Ini Emperor Roman yang dikalahkan oleh Mehmet. Ini adalah Ottoman Empire. So hari ini bagus Siapa rasa sangat bagus masuk Tepan Yaki boleh tengok wayang. Tulis tulis yes dalam chat room. Boleh tengok wayang juga. Hey, masuk Tepan Yaki dapat tengok wayang. Okey, kalau you pergi Istanbul, you akan jumpa inilah. Ini salah satu bangunan yang sangat cantik. Sipu sangat kagum. Nama dia Hagia Sophia. So bila masuk dalam, dia memang dulu adalah church. Tapi sekarang sudah convert jadi masjid. Because selepas inilah peristiwa pada tahun 1453 dia sudah jadi satu mosque dan sangat cantik. Dalam you boleh nampak masih ada, you boleh nampak yang Muslim dan juga Kristian punya apa dia lukisan masih ada dalam masjid ini. Okey, so sangat cantik. So inilah cara bila sipu pergi travelling bila sipu pergi travelling, sipu akan belajar budaya, belajar sejarah. Kenapa tempat ini jadi. Sangat kagum kenapa tiba-tiba satu church boleh jadi satu masjid. Dia mesti ada sejarah dia. So bukan setakat kita pergi tengok-tengok, ambil gambar itu saja. So kita mesti kena fahamkan apa ilmu yang ada dalam sejarah. Faham tak? Dalam sejarah termasuk Mongolia pun sipu pergi. Kita tengok apa Temujin. Kenapa satu manusia saja boleh menguasai hampir separuh bumi. So ini sangat penting. Yes, ini sejarah Turki lah. Kalau orang ada pergi Turki,
yang ada pergi Turki, you mesti kena fahamkan lah, kena fahamkan benda ini, okay? Bukan setakat pergi ambil gambar, then jalan-jalan minum kopi, itu saja, okay? You kena fahamkan because semua benda ini dia ada ilmu tau. Dia ada ilmu dan dia boleh pakai dalam bisnes kita. Macam Sifu pun apa kepercayaan tau, kepercayaan sangat besar kita boleh conquer satu dunia. Dengan apa? Dengan senjata yang kita ada. Pada hari ini we can conquer the world. So ini sangat penting, okay? So ini adalah sharing Sifu pada pagi ini. Sifu harap semua dapat ilmu dan boleh tambah lagi ilmu yang anda perlu untuk berjaya dalam business forever. Okay, so seterusnya Sifu akan buka pentas. Bagi anda semua share first, kita nak jemput Kak Hasia. Yes, Kak Hasia. Assalamualaikum. Selamat pagi Sifu. Syukur alhamdulillah. Akak tengok semuanya tak ada angkat tangan. Akak dah angkat tangan mula-mula tengok tak ada angkat tangan. Ingatkan Sifu nak bagi lagi oksigen. Akak jatuh tangan. Tengok Sifu Mizan angkat tangan. Akak angkat balik tangan. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Sifu Amiza. Terima kasih akak naik yang pertama. Syukur alhamdulillah akak ingatkan oksigen yang akan kedua ni makin menarik lah. Itu je akak nak share. Syukur alhamdulillah dengan oksigen yang apa Sifu bagi hari Isnin lagi tu memang banyak-banyak bagi kita membantu dan bagi kita lagi semangat. Akak syukur alhamdulillah diberi kesihatan yang sihat. Masih lagi dalam forever, dah hampir 5 tahun. Tahun ni akak dalam forever, yakin dan setia dalam forever. Walaupun apa yang terjadi, akak yakin dan setia dalam forever. Niat akak satu aja dalam forever ni, untuk niat nak membantu orang, bukan nak menjual. Sebab apa? Setiap jiran bila akak keluar, tu nak menjual lah tu, nak menjual lah tu. Tapi akak buat pekakkan telinga je. Sebab kita nak akuah, kita nak silaturahim, takkan kita nak keluar je nak bercerita pasal produk. Nanti orang jenguk kan. Jadi kita nak akuah, kita nak silaturahim, nak mengeratkan jiran-jiran. Tapi jiran-jiran sekarang pandang kakak semua lari. Tapi akak biasa aja. Kita tak ada apa-apa masalah kan. Kita nak bantu semua. Akak niat satu hari kau akan cari aku. Satu hari kau akan jumpa aku untuk mencari untuk kesihatan. Alhamdulillah. Akak di dalam forever ni memang yakin dan setia walaupun terjadi apa-apa, walaupun orang kata akak dah tinggal seorang-seorang tapi akak masih lagi ramai dalam tabayaki. Tu sebab akak kena masuk tabayaki. Orang kata piuk panas kan. Kita kena panaskan diri kita, kita panaskan hati kita sendiri. Kita kena yakin kita dalam forever. Alhamdulillah akak masih lagi sekarang dalam forever. Walaupun akak tak ada siapa-siapa tapi akak ada mahfuzah. Apa-apa akak follow mahfuzah. Alhamdulillah lah. Sekarang akak masih lagi ada lagi sharing dengan saudara mara yang sekarang saudara akak ada 2 orang dalam hospital. Akak masih lagi share dengan produk aloe vera untuk membantu mereka untuk kesihatan mereka dalam forever, dalam aloe vera. Kita kena cuci usus. Walaupun sakit macam mana pun usus kita kalau tak bersih, kita makan ubat hospital tak jadi apa-apa pun. Itu je lah bantuan akak pada saudara mara. Kita kena detox aloe vera dengan RTC. Kita kena cuci usus dan perjalanan darah kita dengan cara yang baik. Itu je lah Sifu akak dapat share hari ini untuk panaskan diri sendiri, untuk panaskan hati sendiri, untuk naikkan oksigen lagi. Itu je Sifu. Alhamdulillah syukur. Akak doakan semuanya dalam tabayaki ini berjaya dan terus dalam forever. Jangan berpandang belakang, kita terus ke hadapan. Sama juga akak, terus ke hadapan walaupun apa terjadi. Kita jangan berenang-renang tengah laut, kita kena ke tepi pantai. Cepat-cepat kita kena ke tebing. Itu jelas Ibu. Alhamdulillah. Dan kita doa sama-sama berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Okay, thank you.
So yang penting apa yang Sifu ajar pada Isnin jangan lupa. Yang penting adalah konsep dan sikap kita. Sebenarnya apa yang terjadi dia adalah datang dari antena kita. Antena. So bila kita pasang antena yang betul, kita tak kita tak kata apa? Kita tak paksa lah, tak ada tekanan, kita share dengan apa untuk kebaikan, untuk kepentingan klien kita. So kalau mereka tak nak pun itu pun kita tak rasa apa. Because kenapa? Because pilihan ada pada tangan dia. Itu yang penting. Tapi bila kita ada niat yang betul, niat yang baik, antena kita pasang dengan cantik, ini orang dia akan datang, dia akan balik. Yang penting adalah kita mesti kena yakin lah. Yakin dan terus usaha. Itu yang penting. Dan di sini kita sama-sama doakan Kak Asia terus maju lagi. Terus bangkit untuk berjaya dalam bisnes forever. Okay? So seterusnya kita nak jemput Tio. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi Sifu. Okey. Hai. Okey. 3 perkara. Okey, nak kata nombor 1, okey, bersyukur kerana hari ini masih dalam dapat yakin lagi. Okey. Kita dapat ilmu, kita dapat banyak panas. Okey. Yang kedua, saya rasa gembira. Kenapa? Kerana Sifu banyak bagi oksigen. Okey. Hari Isnin tu Sifu kata kalau kita berenang tu oksigen itu sangat penting. Memang oksigen penting bila kita berenang kerana anak-anak saya juga berenang. Okey, oksigen tu memang penting lah. Dan hari Isnin tu memang kita dapat oksigen banyak dan harap perkara-perkara yang cikgu yang Sifu beritahu tu kita boleh lakukan, kita akan laksanakan dengan sepenuhnya. Okey. Nombor 3, saya juga sangat excited kenapa? Kerana dengan taat dan setia, okey, kita pasti akan dapatkan rezeki yang kita nak dapat tu. Kenapa? Kerana baru-baru ini, okey, ada seorang, saya ingat saya sudah beritahu ni. Okey, bercerita tak apa. Kalau beritahu sekali. Ada seorang prospek saya yang lama dah kita dah follow up. Okey, pada 1 hari bulan April tu dia pun masuk menjadi VIP kita. Okey, itu satu perkara yang sangat baik. Yang keduanya, hari bulan 3 tu kita juga ada jumpa seperti Sifu kata banyak yang sponsor. Okey. Hari dalam bulan 3 tu saya jumpa seorang kawan, dan bercerita tentang Forever, dan terus dia kata saya sudah jadi ahli. Okey, saya memang VIP. Oh ya ke VIP? So kita tanyalah VIP ya ke? Tak apa, kita check dengan HQ. Okey, bila kita check memang dia jadi VIP tahun 2019. Okey, tahun 2019. Tetapi selepas dia jadi VIP, dia tak aktif langsung. Okey, tak aktif langsung. Kita juga check dengan dia siapa upline dia. Okey, memang upline dia kata upline dia memang dia tak gerak juga. Okey, so sekarang kita nak sponsor dia. Okey, dan memang dapat borang semua dari HQ. Sekarang tunggu saja dia buat bayaran saja. Okey, untuk terus jadi VIP kita. Memang sekarang zaman reborn, okey, zaman reborn bukan saja orang baru tetapi orang lama juga, okey. Orang lama yang memang sudah jadi VIP tapi tak aktif. Bila kita katakan dia tentang sistem BOI, terutamanya sistem BOI kita, okey, mereka terkejut. Kenapa? Kerana bila mereka sign up dengan upline yang dulu, memang tak pernah dengar tentang sistem-sistem seperti ini, okey. Tentang tentang reward yang Forever akan bagi, dan tentang BOI, sistem yang kita yang begitu kemas, begitu baik, okey, untuk mereka berusaha, okey, niaga mereka di dalam Forever. Itu satu kebaikan, satu perkara yang kita harus bangga apabila kita dalam BOI, okey. Itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Jumpa semua di puncak. Okey, terima kasih. Bye. Okay, thank you. So dengar tengok ada lagi seorang yang kena responsor. Betul tak Sifu kata? Sifu kata ini sejak awal tahun. Sifu sudah kata reborn time memang ramai yang akan balik. Yang dulu sudah join tapi upline tak aktif, upline tidur, betul, upline jadi anak. So mereka nak buat semula bisnes ini, mereka akan balik. Tapi ingatlah Sifu nak semua ingat bila you buat responsoring,
you kena bagi tahu pihak yang sponsor, cakap HQ akan call mereka. HQ akan call dan panggil mereka jawab betul. Mereka tahu tentang responsor ini. Because ada orang yang dia tak bagi tahu tau. Dia pergi responsor tapi dia tak bagi tahu itu orang yang nak responsor. So tiba-tiba terima call HQ dia orang terkejut. Apa itu? You faham tak? So HQ pun pelik. Kenapa you tak tahu? Faham tak? That's why you orang kalau nak buat sponsoring, ingatlah, lepas you submit form, I rasa within 1 day, HQ mesti call itu orang yang di sponsor, mesti call. So dia kena cakap agree. Ya betul, I nak tukar upline. Dia kena jawab. Baru company akan proses you punya sponsoring. Okay, faham tak? Ini yang penting. Sifu nak ingatkan semua sekali lagi untuk ini. So thank you Teo, thank you sharing from Teo. So seterusnya, yes, kita nak jemput VIP baru kita. Yes, Dr. Shakti. Yes. Yeah, good morning, Morning. everyone. Happy to see all of you. Boleh dengar the subject speaker okay? Boleh. Okay. So this is my first official week in Forever Living business, and still lot of things to learn, because previous in my medical nutrition companies there are only few products only, sebanyak sedikit saja, tapi di sini saya main ada skincare, health product, a lot of product there. So I'm still a baby and mentored very well by my upline Kamiza, and still lot to learn. But what I think, my style is when I get into business, I empty my cup. Saya akan kosongkan saya punya gelas so that I can learn many knowledge from everyone. So saya ada go through background Forever Living, dan saya ada satu fikiran last week, company ini sudah lama kah, produk ini semua orang sudah tahu kah? Jadi tadi when you start your session, Dato ada bagi tahu, just only one person is very active buat business and selling semua kan. Jadi bila saya serta satu-satu organization, saya akan set saya punya target no matter what. I will become top 5%. Saya akan set saya punya minda just like that. Jadi apa halangan apa halangan rintangan datang pun, I can go through that. Sepanjang saya punya life 10 years in my business industry, my self-confidence and belief is the biggest asset that I build over the time. Not the product or marketing plan or any other company. It's ourselves. It's the inner self. How we believe ourselves. First thing, macam mana kita tengok diri kita sendiri. Self image itu sangat-sangat penting jika kita nak berjaya. Pasal outer motivation, macam orang bagi motivation luaran semua tu temporary saja, tapi bila kita find kita punya self image, can we see ourselves as an achiever before we see the result? Bolehkah kita tengok diri kita sebagai jutawan dan financial free, dan ada potensi bantu ramai orang di luar sana? Bila niat yang dia alih daripada duit. Dulu saya buat mistake ini banyak. When I get into business industry, I always focus on money. I think Sifu Dato pun ada mention dalam satu YouTube. Don't ever focus on the money. Just focus on adding value and serving the people. This thing a bit confused when I still young. So bila kita sudah graduate dari sekolah dan universiti, semua orang cakap you have to make your millions, you have to make your money. Dan saya pun tersilap masuk dalam satu MLM company di mana mereka tunjuk semua cek besar dan kereta besar. Mereka cakap you go and sponsor this, you can drive this car, you can make lot of money. Jadi first compass yang business industry dalam saya itu sudah tersilap. Saya focus on money. Then I feel so much challenges. Last time I built a network of 500 people. After some time, my upline themselves make my organization break. So then I come to know it's not about the business or leader, not about the product. It's about ourselves. How genuinely we help other people to improve their life in terms of health. Saya ada bantu banyak patient, kena panggil client lah. Jadi sudah biasa kan panggil patient. Jadi I've helped a lot of people. They went to ICU level, very serious, and they improve a lot, like getting a second life after eating product consultation with me. So I got a raving fan base. As raving fan base adalah kita punya client dan customer di mana mereka akan love your personality before they buy anything from you. So be a good person, good human being. In long term, the success will come to you. We no need to chase anything from house, from a small kampung. Kamiza can make millions because Kamiza, when I see her,
I like a personality because saya percaya law of attraction, vibration. Hmm. Like attract like. Jadi bila saya tengok satu video saja, 30 second video, bila dia cakap tentang power of kesyukuran. And for me, most successful life is a grateful life. Setiap hari kita kena cari, saya ada simpan buku every day near my bed. Before I wake up and before I go to the sleep, I will write what I'm so grateful for today. Tapi itu besar-besar kesyukuran. The very small thing, like mother cook for you, father buy a fruit for you, you meet your girlfriend or your wife, you go for a day. So everything grateful. When we are grateful, our vibration will increase. When the vibration increase, whatever activity we do with happy and peaceful heart, we can see the result, miracle, not from the action we are doing, but the result and rezeki dia akan datang dari arah yang tidak disangka. Macam saya jumpa Dr. Desmond Ong dan Kamiza, is everything happen, tengok dalam Zoom saja, tak ada apa-apa, waya kita tak duduk depan. This is the power of universe. Alam semesta ni mengandungi banyak macam miracle dan kita kena mendekatkan diri kita dengan pencipta. Dia adalah honor untuk alam semesta ini. Bila kita mendekatkan diri dengan pencipta, kita jadi seorang yang soleh, discipline, very positive people, giving add value to other people life. Everything what we touches, business or personal life, whatever, it will be successful. But we will face the cabaran, halangan and pressure. But after some time, after the raining, the sun will shine again. So that is my sharing. So a lot of things to learn. So thank you for all the wishes. So let's work together as a journey. So hopeful with all your guidance, with God blessings, I can make it big in forever. Thank you. Okay, thank you. Wah. So hebat kan? Wah, ini satu AS tau, satu VIP baru yang buat sharing sudah macam seorang speaker, betul tak? So kita boleh nampak ada pengalaman, ada ilmu yang banyak ada dekat doktor. So Sifu pun sangat happy lah. Sifu nak bagi tahu bukan saja kita datang sini hasad nak wang kita boleh beli kereta, beli banglo. Kita ada mission. Kita jual misi, jual vision yang betul pun kita boleh beli, dapat banyak wang, dapat kereta cantik, dapat rumah cantik juga. Okay? So kita sama-sama doakan doktor terus maju lagi. Ini VIP hanya satu permulaan saja. So yang doktor dia ada satu goal yang sangat jelas. Dia nak jadi top 5. Top 5 tau. MDM. You orang dengar ini top 5. Itu word yang sangat penting. Walaupun baru tapi sudah ada sudah ada goal yang sangat besar. So tanya kepada doktor dan thank you for the sharing. So next kita nak jemput Princess Juraida. Okay, good morning Sifu. Assalamualaikum semua BOI family. Okay Sifu, I sekarang berada di JKR untuk buka booth. Terima kasih Sifu tentang cerita sejarah tadi. Yang first kali tentang Ultraman tu lah Sifu. So bila Sifu sebut tentang Ultraman tu, banyak yang bermain di fikiran saya. First kali bila Sifu kata kita sekarang tengah auto gear, auto car kan Sifu. So yes, kita memang tengah auto car because kita ada sistem kita sendiri. Tak perlu dah kita nak cipta jalan kita sendiri kerana Sifu dah sediakan semua sistem tu untuk kita follow supaya kita insya-Allah berjaya. Tak cepat, sangat cepat. Macam tu, okey. And then sama lagi satu Sifu, bila sebut pasal auto car kita pakai 2 gear, okey. 1 gear online, 1 gear offline. Itu yang bermain di fikiran saya Sifu dan of course kita kena nampak jelas apa yang kita nak capai. Macam Dr. Sakti cakap tadi kan, dia sangat-sangat jelas apa yang dia nak capai. Mungkin selama ni macam Sifu cakap, sekarang dah ramai dah yang berbalik, yang dah lama-lama dah berbalik. Okey, sebab kita pernah merasa kegagalan tu. Okey, sebab kegagalan tu jangan anggap ianya sebagai satu penamat untuk kita, tapi kita anggap kegagalan tu sebagai satu titik tolak untuk kita terus berjaya lagi. So macam mana kita nak bangkit untuk kegagalan tu, sebab semua orang pasti merasai kegagalan, tapi cara kita nak bangun daripada kegagalan tu. Yang first kali kita belajar daripada kegagalan, sebab apa? Gagal itu membuatkan satu ilmu, menjadi guru kepada kita untuk kita terus berjaya. Mana yang kita nak betulkan, kita perbetulkan, dan mana yang kita nak perbaiki lagi, kita perbaiki lagi. Dan of course untuk memperbaiki kegagalan kita tu, kita pasti kena ada mentor bersama-sama dengan kita. So dengan caranya kita kena bersikap positif. Positif dengan cara macam mana?
joinlah Tempayaki. Join Tempayaki. Di sinilah kita akan dapat positive vibe yang sangat-sangat banyak. Bukan daripada kumpulan kita sendiri tapi daripada satu BOI family yang kadang-kadang kita tak kenal pun. Macam Dr. Sati, dia orang baru, kita tak kenal pun. Macam Tio, kita hanya berjumpa sekali-sekala tapi di situlah kita dapat semangat positif tu dari semua orang. Yang paling last sekali dekatkan diri dengan Allah, dekatkan diri dengan pencipta kita. Okey, sebab kadang-kadang kegagalan kita tu mungkin asbab daripada kita jauh daripada pencipta kita. So di sini kita berbalik kepada pencipta kita kerana rezeki kita Allah dah tentukan, kita saja kena berusaha rapatkan diri dengan pemberi rezeki. Bukan kita yang nak pergi cari rezeki. Okey, itu saja Sifu dan doakan kami berjumpa hari ini berjaya insya-Allah. Okey, sampai habis Ramadan ni. InsyaAllah dan Kak Zu doakan semua juga berjaya sama-sama dalam BOI Family. Terima kasih Sifu. Assalamualaikum. Okay, thank you. So yes, betul dalam dalam perjalanan forever living memang kita mesti kena melalui benda semua ini. Naik turun baru kita boleh tulis. Lain hari satu hari nanti you boleh tulis satu buku lah. You tak boleh tulis satu buku hanya naik saja. Siapa nak baca? Betul tak? Mesti ada naik turun orang baru ada shock nak baca you make kisah betul tak? Tadi Sifu kata semua itu raja tau, Empire Timujin kah, itu Mehmet Sultan Mehmet kah, semua ada story up and down. Dia tak ada up saja, okay? Mesti ada up and down, okay? So thank you Princess for sharing. So seterusnya, yes, kita nak jemput MDM kita hari ini. Yes, Hamiza. Oh, hello. Assalamualaikum. Hari ni Kak Miza tamak tau. Ni ada mikrofon, sini pun ada mikrofon. Kak Miza tengah live kat TikTok ni. Okey, so alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Terima kasih banyak Sifu bagi peluang ni Miza bercakap sikit. Okey, first kali Kak Miza nak syukur sangat-sangat. Minggu lepas Kak Miza ada buat kelas TikTok. Siapa masuk? Siapa masuk kelas TikTok? Sifu masuk kan? Siapa yang tak guna skill tu, tak guna terus, dia sangat-sangat tak untung. Sangat-sangat tak untung. Okey, Kak Miza nak tunjuk dekat anda semua. Semalam pun Kak Miza ada bagi hadiah special dekat BO. Kak Miza ada bagi hadiah video. Kalau tak guna sangat-sangat rugi. Dah ramai yang dapat PM daripada video tu. Okey. Kan, Kak Miza baru main dalam 2 minggu dah TikTok ni. Banyak tak follower Kak Miza? Okey, so Kak Miza pun ada goal setting juga. Hari tu Kak Miza dah siap, dah minta Abah Kak Miza doakan. Abah, nak minta Abah doakan bulan 8 ni follower ada 100,000. Kak Miza akan belasah TikTok ni sampai berjuta-juta follower Kak Miza. Okey, dan alhamdulillah syukur banyak-banyak video yang viral semalam. Yang ni pun viral 76k. Okey, lepas tu ada 90,000 views. Banyaklah, okey. So apa yang Kak Miza nak cakap, bila kita dapat ilham, kita terus implement. Okey? Kak Miza masa Kak Miza buat kelas TikTok tu, Kak Miza bersungguh-sungguh tau. Kak Miza just bagi tahu apa yang Kak Miza buat tau. Jadi bila kita cakap paksa diri kita untuk lebih ikhlas, lebih lebih bersungguh-sungguh kan nak bagi orang ilmu, sebab Kak Miza tengok ramai orang buat TikTok, ramai orang buat video tapi macam dia tak berapa menepati cara tau untuk kita buat prospecting macam tu tau. Jadi Kak Miza kesian, cepat kesiannya kan. Jadi Kak Miza ambil inisiatif untuk buat live dekat Facebook kan, untuk bagi ilmu tu dekat anda semua sekali. Kak Miza harap korang cepat-cepatlah guna. Nampak ni? Kak Miza dah dapat yang ni, dan daripada video ni passive income 40k ni, Kak Miza dapat lebih 300 leads. Lebih 300 leads tau. Cuba korang bayangkan. Macam mana keadaan dia kalau dapat 300 leads tu. Okey, ni Kak Miza punya working station. Ni Kak Miza tunjuklah dekat korang apa yang Kak Miza buat. Mana survey Kak Miza? CTA, okey, CTA survey. Okey, nanti kita tengok berapa banyak leads. Ini yang masuk daripada Beacons, dia pergi kepada survey tau. Nampak dekat sini ada 280. Sebelum ni Kak Miza pakai jam WhatsApp ambil data. Dia orang letak nombor telefon, daripada database tu Kak Miza dapat dalam 300 ditambah lagi 280. Kau bayanglah. Betapa banyak. Asyik baik kan Kak Miza dah ada sistem nak jawab PM dengan orang cakap dengan ni lah. Kan. Okey, so Kak Miza nak bagi tahu esok pukul 12 Kak Miza akan buat
satu lagi kelas yang penting. Korang nak tak? Korang nak tak orang cari korang? Duduk diam-diam. Kan? Siapa ni? Siapa? Yana, saya nak join Forever anda awak boleh tak? Nak tak? Ni pun Kak Miza nampak korang tak buat juga. Okey, jadinya apa yang Kak Miza nak bagi tahu, esok Kak Miza akan buatkan kelas personal branding cara Kak Miza tau. Okay, so dia ada banyak kan. Okay, ni kelas tu korang boleh pergi page Kak Miza, dekat situ ada registration link. Okay, boleh ambil sudan. Dalam Kak Miza punya Telegram ni, ini Hamiza Hamdan ni, okay. Ini Telegram Kak Miza tau. Dalam sini ada prospek Kak Miza. Korang nak masuk pun masuklah. Okay, dekat dalam sini Kak Miza ada buat banyak tutorial. Okay, ada tutorial beacons, ada tutorial survey hard, semua kat sini tau. Okay, kalau kau tanya soalan Kak Miza tak jawab, maksudnya soalan kau tu ada dalam tutorial. Baca tutorial ni betul-betul. Kak Miza dah buat dengan sepenuh perhatian kan, sepenuh perasaan aku buat. Ni kau tanya lagi soalan yang Kak Miza ajar. Okay. So, Kak Miza harap benda ni dapat bantu korang, bantu kita semua sekali untuk sama-sama naik. Okay, Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. So Kak Miza nak syukur banyak-banyak sebab hari Isnin hari tu dapat oksigen yang sangat-sangat banyak. Oh, best lah sangat. So Kak Miza akan meeting dengan Kak Miza punya CBM, AUC CBM hari ni, okay, untuk kita gerak kerja. Kita dah meeting, kita dah dapat oksigen hari tu. So sekarang ni kita nak bertindak. Okay, dah dapat idea yang banyak. Kak Miza akan sama-sama dengan AUC team. InsyaAllah kita akan fikirkan juga apa yang kita nak bagi dekat BO juga. Sebab ilmu dapat dari BO, so kita kena bagi balik semula insyaAllah. Okay, so Kak Miza happy sangat-sangat. Sebenarnya kan, law of attraction, Kak Miza pakai law of projection. Apa yang kita fikir dalam sini, dia akan kita dapat tau. Kita akan dapat. Okay, so Kak Miza sebenarnya ada buat ads lah. Tapi ads Kak Miza kena restrict dan Kak Miza tak boleh nak buat ads. So Allah bagi ilham Kak Miza buat video TikTok. So nampak tak Allah hantar bantuan. Jadi Kak Miza masa kena restricted tu, kan? Kak Miza cakap macam ni, ya Allah, aku nak tengok macam mana kau hantar bantuan yang ajaib dekat aku. Kak Miza cakap macam tu tau. Aku nak tengok. Aku tak sabar-sabar ni nak tengok apa yang kau nak hantar kat aku. So Kak Miza pun pulun buat kerja, pulun berusaha kan. Dan akhirnya Alhamdulillah dapat beratus-ratus leads daripada TikTok dan dia keep masuk ni, dia keep masuk. Ni Kak Miza tengah live dekat TikTok ni. Okay, so Alhamdulillah syukur banyak-banyak. Alhamdulillah Kak Miza baru kejap tadi masa Sifu tengah cakap, Kak Miza dah dapat closing daripada TikTok. Okay, so ada ramai lagi yang tengah tanya-tanya dan nak buat payment dah. Okay, so dan Kak Miza pernah doa Kak Miza pernah doa, ya Allah bagilah aku 1000 VIP. Nampak tak? Kita nak doa, nak berangan, just do it. Kan? Jangan, ya Allah bagilah aku 1 VIP boleh. Tak mau. Allah tu maha kaya, Allah tu maha berkuasa kan. Dia boleh bagi, kalau dia nak bagi 1 juta pun dia boleh bagi tau. Mintalah banyak-banyak. Macam tu. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Miza sharing tu je. Kak Miza happy sangat-sangat dapat berniaga, dapat bersama-sama dekat BO ni yang mission dia sama macam Kak Miza. Apa yang Sifu ajar tu dia kena Kak Miza. Jadi Kak Miza sangat-sangat suka. Kena dengan mission Kak Miza, kena dengan mission family Kak Miza. Family body mission kan. Jadi sebab tu Alhamdulillah jadi asbab untuk Kak Miza happy dekat BO ni. Okay, so untuk anda semua sekali yang belum ada result, okay, ni Kak Miza nak nasihatkan, kontaklah upline setiap hari, lembutkan hati, kontaklah upline setiap hari. Upline tu banyak ilmu nak ajar. Kita kena kontak upline setiap hari supaya kita boleh improve setiap hari. Dr. Sakti tu dia kontak Kak Miza setiap hari. CBM Wani, Kak Lila semua kontak Kak Miza setiap hari. Belajar. Kak Miza pun kontak Sifu. Kan? Macam tu. Okay? So terima kasih banyak. Kak Miza doakan semua yang join ni, Allah pegang hati dia untuk setia selama-lamanya bersama Forever. Kita buat banyak-banyak kebaikan dengan Forever ni insyaAllah. Dan kita akan berjaya selama-lamanya insyaAllah. Assalamualaikum. Percaya hidup kita penuh keajaiban. Bye-bye. Thank you, Sifu. Okay, thank you. Wah, so Sifu sangat happy ya. Tengok, Kak Miza banyak tips tengok yang penting adalah apa? Yang penting adalah dia boleh tak selfish. Dia share kepada anda semua. So itu yang Sifu nak lah sebenarnya. Kalau kita dekat Forever jangan takut. Rezeki itu limit. Sebenarnya rezeki itu tak ada limit. So kalau kita share more, we will share more, you will get more. Okay? So ingatlah bila ada talk yang percuma dari Hamiza,
Mesti kena daftar, cepat masuk dan belajar. Kalau dengar beratus-ratus lead tau menunggu anda. So bagi anda yang belum ada fighter, itulah cara you boleh belajar untuk dapatkan fighter kamu. Okay, so thank you Miza punya sharing. So seterusnya, ya kita nak jemput Yana, Miss Yana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah pada hari ini hari ke 10 Ramadan hari berapa lah Ramadan ini, ingat awak sebut sih namanya tu. Hari ni hari ke 14. hari ke-14 Ramadan bersamaan 5 April. Alhamdulillah pada hari ini Allah beri saya kesihatan yang baik dan saya terus bersemangat untuk saya sharing hari ini. Pada sahur tadi saya minum, saya makan bipolen 5 biji dengan apa panggil? Astagfirullahalazim. Tak ingat lah. Memang rasa segar dah kalau kita kalau makan tu yang forever punya daripada kita minum lain. Nervous Sipu lama tak sharing. Okay, saya share ketiga kesyukuran saya pada hari ini. Saya alhamdulillah Allah beri saya kekuatan dan kesihatan yang baik untuk saya terus bersharing di penyakit ini. Yang kedua, saya masih lagi bersama dengan keluarga BOI 93. Pagi tadi saya ada masuk join live Kak Miza di TikTok. Memang power gila Kak Miza, you buat live Allahu Akbar. Saya rasa nak ikut MDM Hamiz Hamdan bersharing. Macam kena closing. Ya Allah namanya. Saya faham dengan Kak Miza Hamdan tadi hikabah macam mana kita nak closing orang untuk dapat fighter. Macam Kak Miza kata tadi, yang pertama kita kena senyum tengok Al-Quran. Al-Quran tu yang penting. Pastikan kita tengok Quran, kita puji diri sendiri. Macam yang pertama kita puji macam mana lah nak dapat rezeki ni, kita dengan cara senyum. Kak Miza sepanjang ia buat jutawan, ia setiap hari senyum ke Quran. Dia percaya Quran tu beri rezeki ke dia. Ramainya untuk sharing. Yang kedua, macam mana Kak Miza boleh dapat prospek dengan ramah. Dia buat application TikTok. Yang kedua, dia buat Telegram. Yang ketiga, dia buat Facebook, dia buat padak. Ilmu tu dia padak. Tapi macam saya ni Dr. Tian ni nak buat padat macam Kak Miza, tapi saya cuba untuk usahakan. Saya dalam bulan ni saya nak capai 5 cc. Dan lama saya dah buat 5 cc. Saya nak cuba nak capaikan 5 cc untuk bulan April ini. Saya nak naik nak kerja SAT, nak naik kapal terbang bersama dengan family BRI. Ada nak pergi ke Bali tau, Sipu tau. Nak pergi ke Bali. Saya nak bawa saya punya leader iaitu Syed Syida. Saya nak bawa
Saya nak buat mak saya naik kapal terbang. Dengan ayah saya naik kapal terbang. Yang kedua, yang ketiga saya nak sangat nak gembirakan mak ayah saya dengan saya usaha untuk saya nak ajarkan sedia sebuah kereta. Saya angang-angang dia ni nak dapat kereta Mustang macam Kak Miza. Saya nak dapat Mustang warna hijau. Tak warna hijau, warna kuning. Ya Allah, sedihnya saya hari ni. Okay, saya akhiri dengan sharing saya. Berusahalah selagi kita hidup. Dan berusahalah kita dalam kita ni ibaratkan kita kecil lagi, macam baby lah. Macam baby yang baru nak besar-besar. Macam bisnes ni kita mula daripada kecil. Lepas tu kita naik ke atas. Macam daripada sipu daripada kecil sampai besar-besar. Lepas tu dapat MDM. Dapatlah anugerah Britishpedia. Itu saja Sipu. Terima kasih. Okay, thank you. So bila lama tak share tengok sekarang share dia tak lancar tau. Kena share banyak sikit. Tak semesti tunggu Tepan Yaki sebenarnya. Kalau ada team, ada group you sendiri pun ambil peluang. Bila ada upline day ke, coaching day ke, ambil peluang untuk share lebih banyak, okay? Dan yang penting adalah impian memang kena besar. You nak hijau, nak kuning. Yes, you sentiasa fikir. Kalau boleh ambil gambar, you turut dalam kereta itu, tiap-tiap hari cium itu gambar. So lepas tu, you akan usaha buka antena. You akan attract benda yang baik datang kepada kita. Okay? So itu yang penting. So thank you. Kita sama-sama doakan. Miss Yana boleh berjaya. Boleh bawa family pergi travel. Itu adalah dia punya hasrat. Dia punya niat nak berjaya di Forever. Okay? So dan seterusnya, okay, last kita jemput Eddie Chow. Tak dengar. Kena unmute. Okay. Okay. Selamat pagi semua. Pagi. Mula-mula saya nak terima kasih kepada Sifu sebab ada BOI team ini bagi kita peluang belajar dan ada peluang yang bagus dalam hidup kita. Kalau kita tak ada BOI, kita tak ada cara nak membina kejayaan kita. Yang penting yang ini, kita kena buka minda kita. Kita dalam Forever atau kita buat apa, kita dalam Forever, kita buka minda kita. Minda kita penting tu, kita kena cakap, kita kena buka. Jadi kita kena cakap, kita ada power. Kena ada power. Kalau kita tak ada power, kita tak ada kuat tenaga nak bekerja. Kita ada kuasa baru ada tenaga nak berfight target kita. Kita nak tahu mengapa kita nak buat Forever. Baru kita boleh buat dengan baik Forever. Forever ni satu peluang yang baik. Satu tempat yang bagi kejayaan kita. Kita boleh maju ke depan lagi. Ada satu platform, ada satu pentas bagi kita meluahkan satu kita boleh showkan prestasi kita. Kita
saya pun sekarang saya pun baru tahu, baru dapat mengapa saya nak buat. Yang penting tu kita kena cari asal mengapa kita nak join, mengapa kita nak buat. Yang penting ni kita baru boleh berjaya dengan betul. Itu saja, Sifu. Terima kasih, Sifu. Okay, thank you. Okay, so bila kita ada why, big why yang jelas, itulah kita boleh berniaga selama-lamanya dalam satu bisnes. Okay, so thank you semua sharing. Sifu harap semua dapat inspirasi dari sharing Teppanyaki pagi ini. Dan Sifu pun sekarang tengah planning. Planning nak pergi mana? Sifu planning nak naik Genting Cruise tau. Genting Cruise untuk tahun depan bagi kita punya achiever. Tapi Sifu nak pergi buat survey. Sifu nak naik dulu. Tengok ada apa yang ada dalam Genting Cruise ini, supaya nanti Sifu boleh bagi satu satu advice, satu tips yang bagus bila you orang naik kapal, you orang boleh boleh tahu bagaimana nak enjoy semua ada restoran ke, semua fasiliti yang ada atas kapal itu. Ada yang nak ikut, boleh. Nak ikut nanti Sifu, PM Sifu lah. Siapa nak ikut PM Sifu, kita boleh sama-sama pergi Genting Cruise. Sebagai leader, kita kena jadi orang yang di depan. Kita nak try dulu. Ada apa-apa kita menghadapi dulu. Sebelum kita bawa downline kita sama-sama pergi. Okay? So, itu saja hari ini. Teppanyaki sampai sini saja. So, kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita untuk tamatkan Teppanyaki pagi ini. So, are you ready? Yes? Yes. Go, go, go. Millionaire. Kita juara. Kita juara. Ole ole ole. Kita menang. Kita juara. Ole ole ole. Kita juara. Yes, no limit. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, go, go, go. Millionaire. Yes, go, millionaire. Okay, thank you semua. Okay, thank you. Bye-bye. Bye bye.